saya tanya kepada umum lah, apakah konsep tu, adakah konsep tu dialog ataupun konsep itu ialah debate ataupun diskusi. Sebab tiga jenis aktiviti berkenaan adalah berbeza-beza. Kalau kita kata dia adalah debate, maka cara debatenya berbeza. Kalau kita kata diskusi, maka isunya adalah isu diskusi. Kalau kita kata dia adalah dialog, maka cara yang nak dibuat mestilah cara dialog lah. Jadi dia ada tiga jenis tu, yang mana tiga jenis tu mempunyai sifat-sifat yang berbeza. Sifat-sifat yang berbeza, yang mana sifat-sifat berkenaan tu perlu dikenal pasti untuk kita mendapat satu penyelesaian dan juga kaedah di dalam kita berprogram lah. Apa beza di antara ketiga-tiga tu? Walaupun kita kata ketiga-tiga tu dia punya tujuan sama, iaitu tujuannya adalah untuk nak memberikan penyelesaian kepada satu isu, tetapi kaedah yang digunakan adalah berbeza. Kita pergi satu persatu. Yang pertama sekali adalah dialog. Ikut tepi dia, adik. Adik dia ikut tepi, jangan jalan. Jangan jalan tengah. Jalan ikut tepi. Ha. Ni. Dialog ni dia diadakan untuk win-win situation. Jadi kalau orang anjurkan dialog, kita jangan takut untuk hadir. Sebabnya dia win-win situation. Maksudnya orang yang menjemput kita, dia ada isu nak bahas dengan kita, yang isu tu ada pada kita. Contoh isu dialog sekarang, kalau contohlah formatnya adalah format dialog, berkaitan tentang hadis bersifat zanni. Hadis ni masih lagi bersifat sangka-sangkaan. Jadi hadis tidak boleh, tidak kukuh untuk dijadikan hujah. Jom. Tak apalah, jalan je lah. Hari ni kita mandi hujan. Dia yakin pakai yang tu. Tengok motor. Hari ni kita mandi hujan. Ke sana. Kita boleh balik. Jadi kalau kita kata dialog, kalau kita kata dialog lah sebagai unsur dalam format yang nak dibuat di antara Ustaz Salman Ali dan juga Ustaz Muhaizat Hafizahumullah, maka dia punya isunya adalah win-win situation. Maka Ustaz Salman Ali ataupun siapa yang memulakan dulu, berdasarkan kepada persetujuan awal, sesiapa yang memulakan dulu, maka dia perlu membentangkan apa pandangan dia. Lalu kau tepi, dek. Kasyah. Ya, ke tepi. Jalan. Jom. Jadi kalau kita kata Ustaz Salman Ali yang memulakan, maka Ustaz Salman Ali kena bentangkanlah apa pandangan dia berkaitan tentang isu berkenaan. Lepas daripada tu, Ustaz Muhaizat, dia kena juga menjelaskan tentang pendirian dia berkaitan tentang hal berkenaan. Lepas tu pada pusingan yang kedua, Ustaz Salman Ali kena kritik kepada kenyataan pandangan daripada Ustaz Muhaizat. Dan yang terakhir, kalau kita kata dua pusingan saja, kalau lebih dua pusingan pun boleh, tapi biasanya dua pusingan lah. Kalau dua pusingan saja, maka Ustaz Muhaizat akan bagi declaration dia lah, ataupun dia buat kritikan balas. Tapi konsep dialog adalah konsep win-win situation. Maksudnya tidak ada kalah, tidak ada menang. Dan kita tidak mencari pemenang, cuma kita mahu membentangkan pandangan. Itu konsep dialog. Jadi kalau orang jemput kita untuk berdialog, tak payah takut untuk hadir. Sebab dia tak ada kalah, dia tak ada menang. Jadi kita setuju je lah kalau kita ada pandangan tu kan. Melainkan ada hal-hal lain lah. Jangan samakan dialog dengan debate. Sebab debate pula berbeza. Debate tak sama macam dialog. Sebabnya untuk debate,
dia ada pemenang. Debate ni tujuannya adalah untuk nak mengalahkan hujah lawan. Jadi debate ada pemenang. Ada seorang penyokong, lalu kot tepi, main kot tepi. Dia ada seorang penyokong dan dia ada seorang penentang. Ataupun tak kisahlah, dia ada kumpulan penyokong, dia ada kumpulan penentang. Yang mana kumpulan penyokong ni, dia akan memberikan sokongan kepada pandangan yang telah diutarakan, ataupun memberikan pandangan sokongan kepada tajuk yang telah disepakati. Manakala yang menentang akan memberikan hujah-hujahnya untuk untuk mengalahkan hujah orang yang mengatakan ataupun membuat dakwaan. Dan menariknya untuk debate ni dia ada juri. Debate tak boleh kita buat debate kita tak ada juri. Kita kena ada juri. Minimum juri adalah juri awam lah. Kita kena ada juri supaya kita boleh menentukan siapakah yang memenangi debate berkenaan. Dan debate ini boleh dimenangi dengan dua faktor sahaja. Sama ada kita menang disebabkan kekuatan hujah kita, ataupun pengaruh bagaimana kita membuat penyampaian yang bagus. Dua sebab itu saja yang boleh menyebabkan orang itu diiktiraf sebagai pemenang di dalam debate. So debate lebih critical issue lah. Dan debate ni dia memerlukan isu teknikal yang tinggi. Saya fikir kalau debate dibuat di antara Ustaz Muhaizat dan juga Ustaz Salman Ali, saya tak setujulah. Sebab kemahiran Ustaz Muhaizat bukan pada debate lah. Kemahiran Ustaz Salman Ali adalah debate. Kita boleh makan. Tak, habis terus lagi. Kita kan mandi hujan hari ni. So itu debate lah kan. So saya memang tak cadangkan kalau nak dibuat debate. Kalau nak dibuat debate, ya mungkin debate isu yang isu kajian. Saya suka kalau dibuat debate berkaitan tentang isu dakwaan-dakwaan baru, ataupun dakwaan-dakwaan yang bersifat kontemporari, dakwaan-dakwaan yang mungkin polemik, yang seorang pengkaji dia punya pandangan tersendiri berdasarkan daripada kajian-kajian yang dia buat, lalu dia mahu untuk dibantah kajiannya, lalu dibuat satu debate untuk membuat penilaian hal berkenaan. Contoh untuk debate, saya ada satu pandangan yang saya sedang membuat kajian, dan contohnya saya dah dapat satu keputusan. Contohlah, tapi ini saya tak dapat satu keputusan lagi Tapi contohnya saya dapat satu keputusan bahawa ulama-ulama yang mendakwa bahawa mereka bertemu Nabi setelah Nabi telah meninggal dunia, mereka mempunyai masalah, mereka berkemungkinan mempunyai masalah halusinasi dan berkemungkinan juga delusi. So yang tu patut untuk didebatkan. Disebabkan saya ada kajian saya, kemudian orang yang nak menentang saya, dia nak menentang kajian saya. So yang tu sesuai untuk kita buat debate. Akhirnya pemenang akan dinilai berdasarkan daripada fakta-fakta yang diberikan dan juga bagaimana orang itu menyampaikan fakta berkenaan. Itu debate. Dan bila kita kalah dalam debate, kita akan tahu dia ada manfaat besar kalau kita kalah dalam debate ataupun kita menang dalam debate. Kalau kita menang dalam debate, menunjukkan bahawa debat, kalau kita menang dalam debat menunjukkan bahawa kita punya kajian tu dah padu sungguh. Tapi kalau kita kalah dalam debat, kita akan dapat faham bahawa kajian kita ni mempunyai kekurangan-kekurangan tertentu yang dapat dikenal pasti secara jelas oleh pihak lawan. Sehingga akhirnya dengan kelemahan-kelemahan berkenaan, kita dapat memperbaiki kaedah kajian kita ataupun kita meninggalkan kajian kita. Debate, itu debate, bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah diskusi. Diskusi dia hampir pergi kepada
isu debate, dia juga boleh pergi kepada isu dialog, di pertengahan di antara kedua-duanya. Tetapi diskusi ni dia lebih kepada kita nak cari jalan penyelesaian. Dia ada jalan penyelesaian di dalam perkara-perkara yang kita bincang bersama. Jadi discuss lah, kita bincang lah, kita kata kan. Kita bincang. Kita ada satu masalah, contoh sekarang isunya adalah isu hadis adalah sangkaan semata-mata. Sehingga bila kita sebut hadis saja, orang tak berapa yakin dengan hadis. Sebab hadis ni sangkaan. Maka diskusi perlu dibuat. Apabila ada kekeliruan berkenaan, so kita bincang sama-sama. Apa yang kita boleh ambil manfaat daripada isu ni, ataupun apa benda yang kita boleh selesaikan dengan isu ni. Adakah kita perlu ambil tindakan untuk memberikan pengetahuan kepada umum, menjelaskan kepada umum, ataupun kita nak dengar apa yang difahami oleh Ustaz Muhaizat, lalu kita bincang sama-sama alim ulama, buat penilaian elok-elok. Jadi bila akhirnya dapatlah satu keputusan. Kalau keputusan tu menunjukkan bahawa pandangan Ustaz Muhaizat tu salah, maka kita kena, Ustaz Muhaizat dengan senang hati perlu membuat pembetulan lah, macam tu. Ataupun pandangan Ustaz Muhaizat tu betul, maka para ulama kita ataupun ustaz-ustaz kita yang lain kena memberikan sokongan lah. So itu diskusi. So itu diskusi, discussion. Jadi dia beza di antara ketiga-tiga ni berdasarkan daripada sudut practicality dia. Yang manakah yang kita gunakan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak semua benda-benda macam ni dikira sebagai debate. Dan saya bersangka bahawa tiga-tiga benda ni bermanfaat di dalam menyelesaikan isu. Sama ada kita memilih dialog. Ni dialog ni kita kata yang paling rendah lah kan. Dialog ni yang paling rendah lah. Sebab dialog ni dia tak melibatkan siapa menang siapa kalah. Sebab dia win-win situation. Jadi sebenarnya dialog ni semua orang boleh masuk lah. Kalau orang tu buat dakwaan, kemudian dibuat dialog, jangan lepaskan tangan. Bahaya. Kok kiri sikit, dek. Kiri sikit, dek. Adik, kiri. Sana masuk. Bila kita buat satu dakwaan, bila ada orang buat satu dakwaan, perlu ada jalan penyelesaian dia. Dan dialog ni sebenarnya dia tidak memberi manfaat yang banyak kepada pembentang sebenarnya. Sebab dia bukan win-win situation, dia bukan kalah menang tau. Dia win-win situation. Jadi dia tidak memberi manfaat yang banyak kepada pembentang, sama ada di pihak yang menyokong ataupun pihak yang tidak bersetuju. Tetapi ia akan memberikan banyak manfaat kepada followers. Dia akan bagi banyak manfaat kepada para pengikut lah. Orang yang kita kata geng dia tu lah. Yang tu dia akan dapat banyak manfaat. Sebab dia boleh dengar juga pandangan daripada pihak lawan dalam tempoh masa yang sama. Maksudnya kita sembang benda yang sama. Kadang-kadang dekat media sosial kan, kita sembang benda lain, tiba-tiba masuk cerita lain. Tapi yang ni tak. Yang ni memang biasa. Kalau dalam dialog, biasanya kita akan membincangkan tajuk yang sama. Satu isu je. Kita tak akan bincang banyak-banyak. Kita tak akan meleret-leret. Sebab tu bila orang meleret di dalam dialog ni, kita menyampah. Jadi dialog ni dia tak perlu meleret, dia tak payah meleret. Kita sembang satu isu je. Bila kita sembang satu isu, kita fokus pada isu berkenaan. Kalau kita tajuknya adalah tajuk kekeliruan, kita bincang pasal isu kekeliruan. Kalau tajuknya adalah tajuk berkaitan tentang masalah kefahaman, kita bincang isu masalah kefahaman. Itu sahaja. So dialog ni dia memberi manfaat yang besar kepada pengikut. Jadi pada saya lebih suka untuk mencadangkan jika dibuat adalah dialog. Saya rasa pun memang dia orang buat dialog Dia orang buat dialog tapi itulah, dialog ni dia level dia yang paling ringan sekali. Maksudnya level yang kita kata semua orang boleh bersetuju untuk hadir. Kalau dia tak ada masalah apa-apa kan, dia hadir untuk dialog.
Kadang-kadang ada juga orang yang tak berani untuk hadir untuk dialog ni, sebab dia ingat akan jatuhkan maruah dia ke. Sebenarnya tak lah. Dialog ni dia bagi platform untuk awak jelaskan apa pandangan awak, apa stand awak. Kemudian juga memberi peluang kepada orang lain untuk berikan bidasan. Apatah lagi menariknya dialog, awak dah boleh buat dialog ni, awak boleh buat tekaan awal tau. Awak boleh buat tekaan awal untuk dialog. Jadi awak tak perlu nak penat-penat. Kalau debate penat. Debate ni banyak benda yang teknikal berlaku. Ini Ustaz Saman Ali memang pandai bab ni. Ustaz Saman Ali memang pandai. Sebab tu saya kata, kalau Ustaz Muhaizat dengan Ustaz Saman Ali jangan lawan debate. Sebab debate boleh dia menangi dengan isu teknikal, dan itu adalah kepakaran sebelah pihak. Dia akan nampak ketidakadilan di situ, disebabkan wujudnya kemahiran pada satu kumpulan dan tidak wujudnya satu kelebihan pada kumpulan yang lain. Jadi tidak adil lah nanti kan. Jadi yang terbaik adalah dialog lah. Tapi walaupun dialog tu sifatnya begitu rendah, tetapi daripada sudut memberi kefahaman kepada followers, memberi penjelasan kepada umum, dan juga memberikan penerangan kepada awam, maka saya fikir patut untuk mana-mana orang yang dijemput untuk dialog, untuk dia berbahas secara bersama. Dan sebab itulah dialog ni dia bukan cari musuh. Dialog, bila orang bagi tawaran dialog dekat kita, maksudnya dia bukan cari musuh. Dia cari kawan. Dia cari kawan sebenarnya dialog ni. Tapi jangan salah faham lah dialog dengan debate lah. Dialog ni kita nak bagi penjelasan, kita nak dengar penjelasan. Balik rumah lah, ikut lalu ke sini. Kita dengar penjelasan. So itulah kaedah yang benar. Jadi kalau sahabat-sahabat nak ikut yang mana satu, silakan, tak ada masalah. Tapi kesemuanya ada manfaat, insya-Allah. Okey, baik sahabat-sahabat, adakah anda rasa video hari ini yang santai-santai sebegini, adakah ia bermanfaat? Jika anda rasa ia bermanfaat, tekan butang share, semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jika anda rasa untuk nak join dengan kita punya community online, tekan butang join dekat situ. Banyak program-program yang bermanfaat kita telah susun untuk setiap minggu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.